bulanan insya-Allah, dengan pengisian pengajian hadis hukum berdasarkan kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Hafiz Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Ibn Sarur Ibn Rafi' Ibn Hasan Ibn Ja'far Al-Maqdisi Ad-Dimishqi Al-Hambali. Beliau adalah ulama awal kurun yang ke-7 Hijrah, akhir kurun yang ke-6 Hijrah. Beliau wafat tepat pada tahun 600 Hijrah. Kitab beliau diberi judul Umdatul Al-Ahkam. Umdatul Ahkam yang kalau kita terjemah ke dalam bahasa Malaysianya mungkin boleh kita katakan sebagai tonggak ataupun tiang ataupun asas hukum hakam, penghulu hukum hakam pun boleh. Sebab asal perkataan umdah dalam bahasa Arab ma yu'tamadu alaihi, apa sahaja yang menjadi tempat sandaran, tempat pergantungan yang utama. Perkataan umdah dalam bahasa Arab kalau kita rujuk kamus, ia juga diguna dengan maksud Ra'isul Qaryah ataupun Ra'isul Madinah, ketua kampung ataupun ketua bandar, Tok Ngulu lah kalau kita kata, yang mana menjadi tempat rujukan orang-orang kampung. Kalau dalam askar, jawatan umdah ni dalam bahasa Arab general ataupun panglima perang, umdah. Dia guna perkataan umdah je. Kalau dalam bahasa Arab, dalam nahwu misalnya, kalau disebut umdatul kalam, maknanya perkataan ataupun ungkapan yang penting dalam ayat, yang mana kalau tak ada dia tu tak jadi ayat, tak sempurna ayat ataupun cacat ayat, tak jadi ayat. Lawan dia fudlah, lebihan, yang mana kalau tak ada pun tak apa, ada pun taklah mana, fudlah. Tapi kalau umdah, kalau tak ada tu tak jadi ayat. Itu dari sudut nahwu. Maka kitab ni pengarangnya memberi judul Umdah, Umdatul Ahkam. Maka kita boleh fahamlah itu bahawasanya sebagai asas hukum hakam, asas dari segi dalil-dalil hukum hakam. Dalil-dalil hukum hakam itu pula khusus kepada dalil-dalil dalam bentuk hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan hukum hakam. Maknanya dalil-dalil utama. Di sana ada dalil-dalil yang dianggap sebagai tidak utama, maknanya sebagai sokongan dan sebagainya. Tapi
Yang ni maknanya dalil asas. Dalam bab apa pun, start daripada kitab taharah sapalah kepada akhir bab fiqh, kitab muamalat ke apa ke, maknanya dalil yang dia kumpul ni, yang dia sebut ni ialah dalil utama, dalil asas. Mana-mana kitab pun akan ada dalil tu biasanya. Sebab itu dinamakan umdah. Pengarang ataupun penyusun kitab umdah ini Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi ini, beliaunya sezaman dengan Imam Nawawi lah, cuma dia senior ataupun lebih dahulu, lebih kurang 20 tahun. Imam Nawawi mazhab Syafi'i, tapi Abdul Ghani Al-Maqdisi ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini maknanya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi wajar hamba sebut sikit sini sebelum kita mula baca satu dua hadis malam ni. Bila kita sebut mazhab Hambali ini, kalau boleh jangan sera supaya agama lain-lain ataupun aliran hak jauh benar dengan kita. Sebab kita ni dunia akhir zaman ni, kita telah dipengaruhi oleh istilah-istilah yang diguna oleh orang-orang yang cuba memecah belah ke orang Islam. Jadi dia gambar perbezaan mazhab yang berbeza ni, gambar supaya tak ada sangkut paut rasa, seolah-olah gitu, menyebabkan kita jadi kalau bunyi mazhab lain daripada mazhab Syafi'i juga serah tak boleh pergi lalu, maknanya seolah-olah gitu. Sepatutnya kita kena anggap sepupu adik-beradik je, sepatutnya. Sebab kalau nak kira mazhab Hambali itu, kalau dinisbah kepada Imam Ahmad bin Hanbal, maka Imam Ahmad bin Hanbal ni antara anak murid Imam Syafi'i hak paling hebat, hak paling diiktiraf oleh Imam Syafi'i, anak murid kani, hak paling menonjol. Bahkan Imam Syafi'i puji Imam Ahmad bin Hanbal ni sebagai mempunyai kelebihan atas dia, sehingga disebut dalam riwayat hidup Imam Syafi'i, beliau berkata, man tafa'tu bika akthar mimman tafa'ta bi. Apa yang aku belajar daripadamu lebih banyak daripada apa yang mau belajar daripada aku. Imam Syafi'i kata kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Cukup dengan kata-kata tu pun kita boleh gambarlah kehebatan Imam Ahmad bin Hanbal yang dikatakan sebagai pengasas mazhab Hambali. Maka jaraknya ialah jarak hubungan guru dengan anak murid. Maka kalau kita ni jadi anak murid Tok Guru ni Aziz misalnya, malah betul kalau orang biasa duduk bawah Tok Guru ni Aziz tu kan tak? Dia duduk bersama dengan Tok Guru, dia ni anak murid dekat dengan Tok Guru. Malah betul lah Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i dekatnya. Cuma sebab ada beberapa isu perkara yang berbeza pendapat ijtihad, moga sama-sama mujtahid belaka juga, adalah sikit sebanyak beza pendapat gitu ya kan, maka dikenali sebagai mazhab Hambali. Abdul Ghani ini pun, Abdul Ghani Al-Maqdisi ini mazhab Hambali. Jadi sepatutnya kita lihat mazhab Hambali ini sepuluh adik-beradik kan, tak payah jangan nampak jauh benar. Sama juga mazhab Hanafi, mazhab Maliki pun gitu. Dia tidak suka mazhab dalam agama Kristian tu, Protestan, Katolik tu, sepatutnya tidak begitulah, kan? Kemudian
walaupun dia mazhab Hambali, kitab Umdah Al-Ahkam ni bukan dia susun untuk menyokong mazhab Hambali. Sebab hadis-hadis yang dia kumpul dalam ini hadis-hadis berkenaan dengan hukum hakam yang diguna oleh semua mazhab. Semua mazhab pakai hadis. Hadis-hadis yang diambil daripada kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Semua mazhab pakai. Maknanya kitab ni disusun mengikut pendekatan pengajian fiqh, mengikut pendekatan fiqh sunnah ataupun hadis hukum dia panggil. Maknanya baca hadis yang berkenaan dengan hukum hakam. Samalah juga dalam mazhab Syafi'i kita. Misalnya kita Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kitab karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Dia pun susun hadis tu bukan semata-mata hadis yang digunakan oleh ulama mazhab Syafi'i je. Hadis itu hadis hukum umum, dia ambil daripada Sahih Bukhari, Muslim dan kitab-kitab lain. Dia susun mengikut bab yang mana hadis itu dirujuk oleh semua mazhab pun. Jadi ulama pakat syarah kitab tu. Jadi tak ada kaitan dengan mazhab pengarang ataupun penyusun kitab Abdul Ghani Al-Maqdisi ni. Maknanya serupa je, maknanya hadis tu hadis tula yang diguna dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi amoyak tu takut orang ingat kau kita ni nak ajar ikut mazhab Hambali. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Mazhab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab hadis tu hadis Nabi. Kemudian kita sebutlah sikit misalnya pengenalan ulama kepada Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi ni. Kata Imam Az-Zahabi, seorang ulama kurun ke-8 Hijrah yang banyak merekodkan riwayat hidup para ulama muktabar dalam kitab, dalam pelbagai kitab dia lah, antaranya Siyar A'lamin Nubala, Tarikh Islam, Tazkirah Al-Huffaz, kitab-kitab yang menyebut riwayat hidup ulama-ulama tertentu, pengenalan terhadap ulama-ulama tertentu. Jadi beliau ada menyebut pengenalan tentang Al-Hafiz Abdul Ghani ini yang 100 tahun sebelum beliau. Kata Imam Az-Zahabi, dia menggelar Al-Hafiz Abdul Ghani ini Al-Imam, Al-Alim, Al-Hafiz, Al-Kabir, Al-Sadiq, Al-Qudwah, Al-Abid, Al-Athari, Al-Muttabi', Alimul Huffaz. Berapa gelaran itu? Al-Hafiz Az-Zahabi mazhab Syafi'i, dia gelar kepada Al-Hafiz Abdul Ghani mazhab Hambali itu. Comel-comel berlaku gelaran itu? Tak ada nah bubuh gelar yang tak comel, walaupun mazhab lain-lain. Al-Alim, Al-Imam. Imam maknanya penghulu ulama lah kalau zaman itu kan. Alim, orang alim. Al-Hafiz, Al-Hafiz ni orang tak panggil Hafiz kalau berapa Quran saja zaman itu. Hak Hafiz tu hak kita guna tu zaman lain ni, apa Quran Hafiz, walaupun hadis tak apa seperti Abu. Zaman dulu Al-Hafiz ni orang apa ratus ribu hadis baru diberi gelar Al-Hafiz. Bahawa hafal Quran itu orang-orang biasa pun hafal Quran belakang. Macam itu. Al-Hafiz, Al-Kabir, penghormatan semua tu. Senioriti dalam ilmu. As-Sadiq, yang benar, orang yang tidak pernah ditemui dia ni pernah, maknanya mungkin bercakap bohong, memperkatakan perkara yang tidak benar dalam pengajaran. Al-Qudwah,
contoh al-abid, seorang yang abid, kuat ibadat. Al-athari, kuat berpegang kepada asar, sunnah, kepada riwayat. Al-muttabi', mengikut nas dan dalil. Alimul huffaz, ulama bagi golongan huffaz. Padahlah dengan gelaran ini, kalau nak kira paku ataupun pakak ni, maknanya hak tertinggi dah ni dari sudut ranking ulama zaman tu kan. Itulah gambaran lebih kurang penyusun kitab Umdah Al-Ahkam. Dan kitab dia ni disyarah oleh ramai ulama. Jadi syarah hang bawa malam ni syarah, salah satu daripada syarah yang dibuat oleh ulama semenanjung Tanah Arab. Ulama semenanjung Tanah Arab dan oleh kerana dia ni mazhab Hambali mungkin, jadi ulama semenanjung Tanah Arab yang mazhab Hambali ni lebih terdahulu menghurai ataupun mensyarah kitab Umdatul Ahkam ni. Jadi syarah apa nak kongsi dengan muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan malam ni, syarah oleh Al-Allamah almarhum Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ulama yang meninggal lebih kurang 60 tahun yang lalu, barulah 1376 meninggal, 1376 hijrah, maknanya lebih kurang 60 tahun yang lalu. Ada beberapa lagi syarah ataupun huraian kitab ni. Jadi untuk malam ni hamba tak bawa lah hak lain-lain lagi tu. InsyaAllah untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bawa bersama untuk kita ambil manfaat daripada pelbagai syarah supaya lebih bermanfaat dan lebih berkembang lagi lah perbahasan yang kita buat dalam satu-satu bab ataupun satu-satu tajuk. Syarah ni dia nama Amali, Amali nama syarah ni. Syarah Umdatul Ahkam. Ada syarah nama Tanbihul Afham oleh Ibnul Utsaimin, ada syarah Taisirul Alam oleh Abdullah Bassam. Jadi ini syarah salah satu daripada syarah. Jadi kalau kita gabung-gabung semua itu mungkin membina satu korpus ilmu yang bermanfaat, yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan insya-Allah. Kita mulakan baca hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala asyrafil mursalin. Kitabut Taharah. Kitab ada menyatakan bab bersuci, bab taharah. Al-hadithul awal. Hadis yang pertama, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyah wa fi riwayah binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja segala amalan itu dihitung, dihisap, dikira berdasarkan niat. Perkataan niat dalam hadis ini
ada riwayat yang sebut dengan lafaz mufrad singular, maknanya ada yang menyebut dengan lafaz jamak plural bin niyat, tapi maksudnya samalah. Wa inna malikul limri'in manawa, dan hanya saja bagi setiap orang itu balasan apa yang dia niat, habuan berdasarkan apa yang dia niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka sesiapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka pahala ganjaran hijrahnya itu adalah berdasarkan niatnya kepada Allah dan Rasul itu. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan sesiapa yang niat hijrahnya itu hanya semata-mata kerana dunia yang dia nak kejar, nak dapat, aw imra'atin yatazawwajuha, ataupun kerana semata-mata kerana seorang wanita yang dia nak kahwin, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka ganjaran pahala, balasan pahala hijrahnya itu ialah mengikut apa yang dia niatkan untuk berhijrah kepadanya. Hadis berkenaan dengan niat ini boleh dikatakan kebanyakan kitab hadis yang menulis tentang hukum hakam ini, yang disusun mengikut hukum hakam ini ataupun berdasarkan bab fiqh ini, memulakan hadis mereka dengan memulakan bab kitab mereka itu dengan hadis ini. Sehingga ada ulama yang mengatakan, la sannaftu kitaban fil fiqh la saddartu kulla babin min abwabihi bi hadis Umar hadza. Kalau aku karang kitab fiqh, aku akan mulakan setiap bab, bukan setiap kitab, setiap bab daripada bab-bab fiqh itu dengan hadis Umar ini. Nak menunjukkan betapa penting dan mustahaknya hadis ini sebagai teras dalam permasalahan hukum hakam. Innamal a'malu binniyah, hanya saja segala amalan itu dikira dengan niat. Ai la yutasawwarul 'amalu illa binniyah, tidak tergambar wujudnya sesuatu amalan melainkan kerana adanya niat. Wa amma wujudu suratil amal min duni niyyah fala yusamma amalan. Kalau ada jenis amalan yang tak ada niat, maka tidak dinamakan amalan niat itu. Maknanya benda yang tidak disengajakan. Wa dzalika ka amalin naim wal majnun, seperti amalan orang tidur ataupun amalan orang gila. Kalau amalan itu tanpa niat, maknanya tanpa daya sedar, seperti amalan orang tidur ataupun amalan orang gila. Tidak dinamakan amalan yang dikira dari sudut hukum hakamnya. Wa ammal aqil, adapun orang yang sedar, orang yang berakal, yang tidak tidur dan tidak gila, fala yutasawwar ay ya'mala amalan illa binniyah, maka tidak boleh kita gambar seseorang itu buat amalan apa pun melainkan dengan dimulai dengan niat terlebih dahulu. Oleh hadza qala al-muwaffaq rahimahullah Ibnu Qudamah, law kallafana Allahu amalan min duni niyyah lakana min taklifi ma la yutaq. Sekiranya Allah mentaklifkan kita, membebankan kita dengan amalan tanpa niat, maka ianya amat sukar untuk dilakukan. Maknanya seolah-olah nak membebankan dengan perkara yang tidak mampu dibuat. Sebab tak lagi mesti ada niat. Wa qawluhu wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi setiap orang itu balasan
apa yang dia niat, ai ala qadri niyatil insan yuhsalu lahul ajr. Mengikut kadar niat seseorang manusia itu, maka dia akan diberi ganjaran pahala, dapat pahala dengan niatnya itu. In khairan fa khair, kalau baik niatnya itu baik, wa in syarran fa syarr, kalau buruk buruk. Wa makna niyah, adapun makna niat, al qasdu wal iradah. Al-qasdu wal iradah, tujuan dan kehendak, qasad dan kehendak. Wa mahalluhal qalb, dan tepatnya ialah hati. Memanglah kehendak ni benda tidak pada anggota badan yang luar, tetapi pada organ hati, pada unsur hati, al-qalb, yang ada dalam badan manusia itu. Situ tempat niat, situ tempat marinya tujuan dan kehendak nak buat gapo pun. Dalam konteks ibadat, jadi itulah niat yang dikehendaki dalam ibadat, iaitu yang mari daripada dalam hati itu, nak buat ibadat gapo pun. Wala yajibu talaffuz biha li ayyi amalin kana bi ijma'i a'immatil muslimin. Tidak wajib, dengan ada ungkapan yang dia guna ni, Syekh Sa'di ni dia guna halus, dia guna pilihan perkataannya dia guna tu halus. Tidak wajib melafazkan niat itu untuk apa-apa amalan pun, amalan ibadat lah ni maknanya, bi ijma'i a'immatil muslimin, mengikut ijma' para ulama umat Islam. Jadi dia kata ijma' ulama sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib sebut lafaz niat tu. Hak wajibnya biar telitah dalam hati je, sebab benda tu benda syarat sah. Lakinna istahabba ba'dul mutaakhirin min a'immatil muslimin at-talaffuz biha. Akan tetapi ini perbahasan yang orang kata tidak huraian yang dibuat oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ini, dia tidak kata ambil larah mazhab dia aja. Dia ambil kira juga pendapat dalam mazhab lain, dia sebut lakin nastahabba ba'dul mutaakhirin min a'immati syafi'iyah at-talaffuz biha. Akan tetapi sebahagian ulama mazhab Syafi'i yang mutaakhir, cuba perhati perkataan dia, yang mutaakhir, ulama sebahagian, bukan semua pun, sebahagian ulama mazhab Syafi'i yang terkemudian menggalakkan melafazkan niat. Misalnya dalam nak sembahyang misalnya, menggalakkan kata usalli itu. Siapa dia yang galak? Sebahagian ulama mazhab Syafi'i yang terkemudian. Maknanya kita faham bukan semua ulama mazhab Syafi'i, dan bahkan bukan ulama mazhab Syafi'i yang terdahulu, hanya sebahagian ulama mazhab Syafi'i yang terkemudian yang menggalakkan, yang melihat kata usalli ataupun lafaz niat itu sebagai sunnah. Was sahih, kata Syekh ni, hak sebenarnya dia kata, hak sebenarnya annat talaffuz biha bid'ah. Melafazkan lafaz niat di mulut itu adalah sejenis bid'ah. Itu pilihan pendapat dia, tarjih dia. Dia akui adanya perbezaan pendapat. Cuma dia jelas kita, perbezaan pendapat ni bukan mari daripada ulama terdahulu, tapi ulama kemudian ada. Jadi dia berdasarkan kajian dia melihat pendapat ulama mazhab Syafi'i yang terkemudian itu tidak tepat lah. Bagi dia tak perlu lafaz pun. Bahkan kalau lafaz itu
dia hukum sebagai sejenis bid'ah. Buat apa? Kita tanya, buat apa dia kata bid'ah? Pertama, semaya-semaya ni ibadat kan. Bid'ah ni dia dalam perkara ibadat je. Kalau perkara adat, perkara berkaitan dengan wasilah, perkara wasilah berkaitan dengan kereta, dengan telefon ke apa tu, orang tak panggil ibadat. Tu dia panggil wasilah. Jadi tak boleh nak kata ni bid'ah. Maka tak boleh pakai telefon. Mana orang tak apa cerdik lah tu kalau kecek gitu. Kita boleh tahu selalu dia tak faham istilah bid'ah dalam mengikut syarat. Bila dia kata tak usah naik kereta, jalan kaki. Tak apa faham. Maknanya jelas dah dia tak faham. Jadi hak nak kata bid'ah ni ialah perkara ibadat. Maka semaya tu perkara ibadat. So, yang kedua, benda tu tak ada dalam nah. At-talaffuz tu kan? Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis sahih. Hadis sahih pun tak ada. Tak ada. Jadi nak sandar mana? Gimana sandar kepada pendapat sebagai ulama terkemudian dalam mazhab Syafi'i. Situ je tempat sandar dia. Maka timbul persoalan, apa ya sebahagian ulama mazhab Syafi'i hak terkemudian ni gi cipta sebut lafaz tu bila niat nak semaya kan. Jadi benda ni rupanya ulama mazhab Syafi'i sendiri sedar benda ni. Antara hak sedar benda ni Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Imam Nawawi ni ulama sezaman dengan Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi ni. Imam Nawawi dia tak setuju ni pendapat talaffuz bin niat Imam Nawawi mazhab Syafi'i kita lah. Tak ada, kalau orang tak kenal Imam Nawawi ni parut benar lah. Bukan? Kalau dia tak kenal Nawawi kapun tu, orang kapun dia tak kenal lah, orang kapun lain tak kenal dah. Tapi kalau Imam Nawawi, kita mazhab Syafi'i ni kalau tak aja dengar, tak kenal, tak ada arah lah, tak nak kata gapo lah. Okey. Jadi Imam Nawawi dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i Majmu' Syarah Muhazzab tu, dia sebut faktor yang apa yang jadi salah tu. Dia kata ada seorang ulama mazhab Syafi'i nama Zubaidi ataupun baca Zabidi. Dia pergi salah nakal, pergi salah faham, pergi salah nukil kenyataan Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i kata wa yujhar bihi. Imam Syafi'i kata dinyaringkan dengannya dalam satu bab berkenaan dengan permulaan semaya tu, dinyaringkan dengannya. Maka Zabidi ni faham dinyaringkan dengannya tu ialah nyaring lafaz niat. Kata Imam Nawawi sebenarnya salah. Imam Syafi'i kata dinyaring dengannya itu ialah nyaring lafaz takbir Allahu Akbar. Dia kata Imam Zabidi tu salah dengar, salah nukil, salah faham, patu pakak duk ulih hak tu dah, pakak duk pergi hak tu dah turun temurun ulama Syafi'i. Situ kata Imam Nawawi. Imam Syafi'i kata dinyaringkan dengannya, hendaklah dinyaringkan dengannya tu yujhar bihi tu bilafzi takbir Allahu Akbar tu. Lafaz takbir. Jadi kisah faham dinyaringkan dengannya tu lafaz niat. Ni hak siapa wayak ni? Hak Imam Nawawi wayak. Imam mazhab Syafi'i sendiri. Jadi bagi hamba rasa tak perlu baca lah kalau gitu kan. Tak payah baca dah lah. Kalau dah lagu tu dah Imam Nawawi kata biar tak usah baca. Moga benda pun memang tak baca pun tak ada salah apa. Ulama kata perlu baca tu dia buat alasan nak suruh hati. Jadi hati duk lala tu nak akad takbir tu, katalah usalli sikit-sikit nak suruh nak keruh mari tumpuan tu supaya tak lala. Bukan? Jadi katalah gitu. Itu ijtihad dia. Jadi kalau kita fikir gimana lalanya hati, liarnya hati tu, waktu kita nak niat tu,
nak suruh beza amalan luar semaya dengan amalan dalam semaya tu, sebenarnya dia mula daripada cara kita pergi masjid tu lagi. Tertib kita pergi masjid tu. Bukan? Kalau kita pergi tertib tu ikut sunnah dah. Turun rumah tu dengan zikir dah, berapa dah. Bukan? Kosak nak pergi masjid, nak pergi semaya. Jalan tu ada zikir cukup kan? Selapah boleh pahala. Masuk masjid zikir lagi. Maknanya tak lala dah tu, dia zikir. Kalau lala dia tak tubik dah zikir. Zikir sepanjang jalan tu duduk zikir misalnya, okay? Zikir nak pergi masjid kan? Allahumma ja'al ni nura tu min amami nur wa min khalfi wa min fawqi wa min tahti nur. Allahumma zikir nak pergi ke masjid ada zikir khas tu. Kemudian turun rumah tu zikir dah, masuk masjid pun zikir lagi. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Allahumma ftah li abwaab rahmatik misalnya. Selawat lagi. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Kemudian kita semaya sunat gapo. Lepas tu doa antara azan dengan iqamah, kan? Antara waktu hak mustajab doa. Jadi situ lagi tu kita duk gaya dah hati tu tak sewi lala sebelum semaya tu. Tak. Daripada ambil semaya lagi ni. Jadi bila kita duduk depan Tuhan tu nak akad takbir tu, rasanya cukup dah tu nak menghadirkan hati tu. Cuma kalau ulama kata nak tambah lagi, nak suruh hadir lagi tu sebut lafaz. Jadi hamba rasa bila kita praktik kan. Dulu zaman kita ngaji, hamba pun sekolah ramai-ramai lah ngaji sekolah menengah biasa, sekolah menengah agama, Muhammadi ke apa, kita duk ngaji cara biasa kan. Jadi kita biasa duk kata usolli belakalah kan. Engko cikgu ajar gitu, ustaz ajar gitu. Jadi bila kita cuba nak tinggal perkataan usolli tu, mula-mula tu rasa kekok jugalah. Tak, pasal lama dah. Duk usolli fardhu sekian. Maka dia kena latih sebenarnya. Bila kita dah gerak apa panggil tu pepatah Melayu betul juga. Allah bisa tegar biasa. Kan? Allah bisa tegar biasa. Ya Allah. Bila dah kita latih tu biasa tu, lah ni nak sebut usolli jadi kekok benar, tak lagi. Jadi payah lah kan. Pasal biasa tak sebut. Jadi kita kena biasa je lah. Sebab benda kalau tak kata pun tak ada apa-apa. Tujuannya nak menghadirkan niat je. Dah kalau kita suruh hadir dah niat, hadir dah hati, maka tak perlu dah lah katanya. Kalau alasan kata tu semata-mata nak menghadirkan hati, kan? Kalau kita dah ada dah kaedah, cara, ikhtiar nak menghadirkan hati sebelum takbir, maka tak perlu kata dah lah. Bahkan hak bimbangnya ni hak bukan syarah Abdul Rahman As-Sa'di dah ni hak ambo dah ni kan. Abdul Rahman As-Sa'di sekat tak ni dah. Dia rekah benar je syarah dia ni hadis-hadis ni. Tapi hamba serang nak sebut jugalah, jadi tak puas orang panggil. Moga dia sebut dah gitu wasahih an talaffuz biha bid'ah. Hak sebenarnya dia kata lafaz niat tu bid'ah. Jadi kena itu sikitlah, nah. Takut jadi salah faham. Jadi bila kita dah, pertamanya kita rasa tak perlu dah, sebab kita rasa boleh menghadirkan hati tanpa sebut lafaz tu, maka tak perlu dah. Lepas tu ada satu masalah lagi, dia nak jadi kalau kita sebut tu nak jadi gangguan lah pula. Gangguan sama ada orang je menyebut ataupun gangguan kepada orang yang dengar tepi. Bila masuk bab gangguan ni, kita tahulah bab semaya ni tak boleh ganggu sikit abut nah orang nak semaya. Okey. Nak baca Quran depan orang semaya pun tak boleh. Bab ganggu orang semaya. Maknanya haram terus bab ganggu. Jadi kalau duk main usolli dia was-was. Mana gangguan untuk dia? Was-was sebab setan masuk. Kan? Usolli tak lepas, usolli tak lepas. Jadi usolli dia tu ganggu orang sebelah.
maka daripada dia nak menghadir ke hati dia tu tak berjaya, lepas tu dia pergi buat benda lain pula lebih besar lagi kesalahan, iaitu ganggu semaya, sama ada semaya dia sendiri ataupun semaya orang lain, maka lebih besar lagi kesalahan. Sedangkan benda tu kalau kita latih tak perlu dah. Jadi bagi agama setujulah dengan pendapat Imam Nawawi dan pendapat Syekh Abdul Rahman Sa'di ni. Maknanya kita tak perlu. Jadi kita buat benda tak perlu tu, hadis Nabi kata min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda keelokan Islam seseorang itu ialah dia tinggal benda-benda hak tak berkenaan, hak tak perlu, hak dia rasa tak perlu ke dia, tinggal. Tak seduk buang masa, tak seduk ku habis homo ke benda lagi tu, tinggal. Nabi royak kan. Jadi kalau kita rasa payah benar nak tinggal, kena latih dululah. Tapi nak latih tu pun kena mula-mula sekali kena berimeh dulu bahawasanya lafaz niat tu tak perlu sebenarnya kita sebut. Kita berimeh, kita faham, lepas tu baru kita latih. Mula-mula sebut koho-koho kan. Kalau payah lah, takut setengah orang tu payah, hak moleknya tinggal terus lah. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman ni, sikit lah perhabislah. Walin niyati martabatan, bagi niat tu ada dua martabat. Niyatul amal, niat buat amal tu patu niat untuk pihak yang kita buat amal untuk dia tu niyatul ma'mul lahu. Amal niyatul amal, adapun niat amal ni famartabatan ni aidan, dua martabat pula. Banyak martabat dia guna ungkapan martabat, kita nak kata dua jenis pun boleh. Pertama, tamyizul ibadah anil adat. Niat amal ni ada dua jenis. Pertamanya nak beza ibadat dengan adat, maka pisah dengan niat amal. Yang kedua, tamyizul ibadat ba'daha an ba'd. Nak beza ke sama-sama ibadat tu antara ibadat lain dengan ibadat lain, maka tu dia niat amal. Yang kedua, niat al-ma'mulilah, niat pihak untuk pihak yang kita buat amal ke dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hiya niyatul ma'mulilah fa hiya an yaqsudal 'amilu bi 'amalihi wajha Allah Taala wad daril akhirah. Wad darul akhirah. Jadi dia niat buat amal tu semata-mata untuk mendapat keridaan Allah dan nak mendapatkan nikmat syurga Allah di akhirat. Itu dia panggil niat untuk pihak yang kita nak buat amal ke dia. Ada satu yang mula-mula tadi, niat amalan itu nak beza dengan bukan ibadat, dan nak beza antara ibadat dengan ibadat yang lain, jenis ibadat yang lain. Macam kita hari tu kita puasa, kita niat puasa dah. Jadi kita semaya dalam keadaan kita puasa tu kita semaya. Maka nak beza ibadat puasa tu dengan ibadat semaya, niat tengah tu semaya. Itu maksudnya. Wa huna yatafawatul khalq tafawutan la ya'lamu illa Allah. Jadi niat jenis yang kedua ni, martabat kedua, iaitu niat al-ma'mulillah, niyatul ma'mulillah, niat untuk pihak yang kita nak buat amal ke dia, iaitu niat kepada Allah, kerana Allah. Itu ni yatafawatul khalqu tafawutan la ya'lamu illa Allah. Ini makhluk ataupun manusia ni, khalayak manusia jin ni, berbezalah tingkat dia tu di sisi Allah. Hanya Allah saja yang tahu. Bergantung kepada banyak sikit ikhlas atau ikhlas ada dalam hati tu, hanya Allah yang tahu. Mana tak sama, ikhlas tu tak sama. Wa yujarul insan ala qadri niyatihi idza ta'azzara alaihi al-amal. Dan diberi ganjaran pahala bagi seseorang manusia mengikut kadar niat dia apabila dia tak mampu nak buat amalan tu. Dia niat dah nak buat tapi tak mampu. Ini maha pemurah Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau kita niat nak buat benda molek, kemudian tak jadi benda tu hak kita nak buat tu, pahala boleh dah. So pahala niat tu boleh dah. Tapi kalau kita niat benda tak molek, selagi tak buat tak ada lagi. Ini huraian ni ada dalam kitab Maqasid Al-Mukallafin oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar. Detail dia orang ni. Tapi dari sudut amalan ibadat ni, kita niat nak puasa ke, nak gapo ke, lepas tu tak jadi buat benda tu, boleh dah pahala. Mana besarnya kesan niat ni kan. Wa kana min niyatihi annahu laula al-'udhr la'amila dzalikal amal. Sebab niat dia itu ialah kalau dia tak uzur dia akan buat benda tu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man marida aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Siapa yang sakit ataupun bermusafir, maka akan ditulis pahala amalan yang dia buat ketika dia sihat dan juga ketika dia bermukim. Sebagaimana amalan yang dia buat waktu mukim tu, dia musafir tak ada buat, boleh juga pahala. Demikian juga sebagaimana amalan dia buat ketika dia sihat, dia sakit tak boleh buat, boleh juga pahala amalan itu berterusan. Maha pemurah Allah Subhanahu wa taala. Qal faniyatu tadkhulu fi abwabil fiqh kulliha. Maka niat itu masuk dalam bab-bab fiqh semuanya. Li'annahu syartun li jami'il a'mal, kerana ia adalah syarat bagi semua jenis amalan. Wal ibrah ala ma fil qalb, dan perkiraannya ialah apa yang ada dalam hati. La ala ma yalfadhu bihi lisan. Bukan perkiraannya bukan pada apa yang dilafaz oleh lidah. Idza khalafa ma fil qalb fil ibadat wal muamalat wa jami'il uqud. Sekiranya apa yang dilafaz oleh lidah itu menyalahi apa yang diniatkan dalam hati, sama ada dalam ibadat, dalam muamalat, dalam semua akad-akad perjanjian dan sebagainya, yang dikiranya ialah niat dalam hati dari segi ganjaran pahala dan kesahihan amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa untuk malam muqaddimah ni amal diminta supaya berpada setakat masa yang singkat ni. Jadi cuma kalau ada apa-apa perkongsian dari segi persoalan ataupun pengalaman daripada jemaah sekalian, daripada apa yang kita sebut-sebut tadi tu, kalau boleh kita berkongsi ya. Payah ni benda nak ukur benda dalam hati kan. Jadi hanya orang tu dan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia ambil kira hak zahir je dengan golongan munafikin sebagainya. Sebab benda ni benda dalam hati Allah saja yang tahu. Jadi kita nak kata mula-mula niat ikhlas, kemudian akhirnya jadi tak ikhlas, kita yang tahu sebenarnya. Kita yang tahu, orang lain tak tahu. Lepas tu kita nak kata orang tu mula-mula niat ikhlas, lepas tu dia tak ikhlas, kita tak boleh kata kan, sebab kita tak tahu benda duduk dalam. Cuma kalau kita tahu sebab amalan kita sendiri, maka kalau betul niat tu tak ikhlas kan, Allah sahaja yang tahu. Kalau berdasarkan hadis ni kan, Allah balas berdasarkan niat lah. Berdasarkan niat hak ngelah tu lah. Hak ngelah.
Tak. Niat hak tak ikhlas, hak ngelah tu. Maknanya di situ mungkin perubahan niat tu berlaku disebabkan pengaruh persekitaran. Dan mungkin sebaliknya boleh berlaku. Asalnya dia niat tak ikhlas. Lepas tu dekat-dekat nak buat tu jadi ikhlas. Mungkin juga. Dan mungkin berlaku gitu, mungkin berlaku gini. Ataupun asalnya nak buat benda baik, kemudian akhirnya jadi tak baik benda. Jadi kira tak baik itulah kan, tapi kira sah. Asalnya benda nak buat benda tak molek, tapi akhirnya jadi molek. Maka kira molek tu hak ngelah tu. Berdasarkan prinsip perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap amalan yang orang panggil husnul khatimah, okay? Kita dak sebut husnul khatimah. Apabila orang tu hak ngelah tu kiranya, bila dia taubat hak ngelah tu, walaupun tak buat amal sikit abuk pun, pada dengan ukur jarak je. Jarak tempat hak nak baik dia nak pergi dengan jarak tempat jahat dia tinggal. Kan? Hadis taubat tu. Jadi malaikat dia berebut dah nak ambil nak balas jahat ke nak balas baik. Tapi bila ukur jarak dekat, jarak baik tu dekat kan. Jarak dekat, baik dekat, maka malaikat rahmat ambil. Maknanya di situ walaupun tak ada amal sikit abuk pun Tuhan ambil kira hak niat ngelah tu. Tak amal sikit abuk lagi, niat baik ngelah tu kan. Jadi kias daripada tu kita balik, dia comel dah daripada awal, daripada jok dibalik lagi. Amalan dia molek, comel-comel, dekat-dekat nak mati, nyebalik jadi liar misalnya. Tak. Jadi menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kira hak akhir tu niat akhir. Kan? Suul khatimah tu waliyadzubillah. Su'ul khatimah, husnul khatimah ni kadang-kadang benda kena kita kena besa sebut baru dia, kalau perkataan agak kena besa sebut baru dia mari sendiri. Tak? Baru dia mari sendiri. Kalau kita tak besa sebut, dia payah lah, dia kekok. Dia jadi tubik kalau macam latah kan, tubik latah, tubik benda uduk. Tak. Kalau kita biasa sebut lidah tu dak sebut benda molek, jadi dia tubik benda molek. Kalau lidah biasa dak sebut benda uduk, dia tubik benda uduk. Jadi niat ni biarlah biasa kita niat molek semua. Supaya dengan biasa niat molek semua tu jadi molek semua pakas. Kan? Amalan kita tu. Kalau boleh jangan adalah campur-campur dengan niat hak tak molek. Takut dia biasa-biasa niat tak molek tu. Duk biasa gitu pakesu. Kan? Bimbel lah. Bimbel. Tak selamat. Ya. Boleh insya-Allah. Ya. Terima kasih Haji Mak. Haji Mak ni soalan dia agak dalam-dalam. Nak niat dulu ke kat takbir dulu ataupun seretak kan? Jadi kaedah asalnya samalah juga dalam masalah apa pun, kalau benda ada khilaf pendapat kan,
farudduhu ila Allah war rasul, kan? Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul. Samalah juga dengan masalah tadi. Masalah ulama, sebagai ulama mazhab Syafi'i kata kena lafaz niat, patut lain kata tak payah lafaz niat. Maka kita kembali kepada kaedah asal faruddu ila Allah war rasul. Kan? Maknanya kepada Quran hadis. Kata lagu mana. Jadi kita tengoklah hak lebih dekat dengan maksud Quran dan hadis. Jadi kalau kita kembali kepada persoalan tadi, kalau kita baca hadis berkenaan dengan permulaan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bila dia berdiri tegak dia akad takbir, bukan? Dia berdiri dia akad takbir. Jadi di situ tak tahu dia kata masa mana niat tu, sebab muka dia tak kata. Sebab tak ada sebut dalam hadis tu. Bila Nabi berdiri nak akad takbir tu, Nabi kata niat. Tak ada sahabat, tak ada seorang pun sahabat dengar sebab Nabi tak kata. Jadi bila Nabi tak kata, tak tahu dia niat dia tu mari sebelum takbir ke ataupun bersama dengan takbir. Maka di sini jelaslah bahawasanya itu hanya ijtihad ulama. Ijtihad ulama yang tidak disokong oleh mana-mana nas. Terbuka nas. Jadi kita kata kita ambil jalan tengah. Kita kata boleh belaka lah. Kita kata boleh belaka. Bagi hamba boleh belaka lah. Kalau tak silap hamba Syekh Albani pun dia kata gitu. Boleh belaka. Maknanya sebelum takbir sikit ke ataupun seretak dengan takbir. Cuma dalam perbahasan fiqh agak kena seretak lah, bukan? Kena seretak. Tapi kita diri tu diri nak sembahyang dah. Dan ada dah niat tu waktu diri tu. Jadi nak pastikan betul-betul seretak tu kau sebelum sikit kau selepas sikit kau. Jadi benda panggil dari sudut ini kat fleksibel kan. Jadi fleksibel sebab diri kira tu nak sembahyang dah. Supaya dengan akad tangan juga. Akad tangan tu kena tepat-tepat. Allahu akbar. Kena selarah maknanya. Akad lepas tu jatuh tu sama panjang dengan Allah, bukan? Jadi benda tu benda teknikal yang kalau terlebih sikit, terkurang sikit tu orang panggil masmu. Dari sudut syaratnya masmu. Benda luar payah tu nak suruh betul-betul tepat tu kan. Jadi seretak dah, niat tu ada dah. Akad takbir, akad tangan, niat tu ada dah. 3 perkara tu. Kira. Bukan? Kira. Cuma nak pasti betul benar. Dulu niat kau ataupun seretak kau. Jadi benda tu payah. Kan? Benda tu payah. Jadi kita ambil jalan tengah. Tak apa belaka. Kalau niat tu sebelum takbir sikit, mari dah niat takbir Allahu akbar. Ataupun seretak betul-betul seretak. Ataupun takbir dulu baru niat. Benda dalam hati. Jadi pada hambanya gitulah untuk jalan tengah. Benda tu benda payah nak suka sebenarnya. Benda payah nak suka. Apatah lagi kalau masalah talaffuz tadi, dia nak masuk lafaz niat tu dalam takbir. Hak tu payah benarnya. Kan? Nak masuk lafaz niat tu dalam takbir, hak tu payah benar. Tapi kalau nak masuk niat dalam hati waktu takbir ni, gitu tak selalu lah. Kira tu jalan dah, niat dah. Tapi kalau nak masuk lafaz niat dalam takbir tu masalah. Sebab itulah lebih baik tak usah. Jadi musibah, jadi sebab payah. Kita ikut mudah-mudah Nabi suruhlah. Nabi kata tengok cara dia sembahyang ni. Aisyah kata Nabi kira tegak fakabbar. Dia akad takbir. Bukan? Jadi mudah insya-Allah dengan kita cuba mudah cara tu, insya-Allah semaya kita ni jadi mudahlah. Jadi tidak kata seksa sangat.
Jadi masa kita berhenti situ dulu, ya. Kita sambung semula lah pada kesempatan yang akan datang. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masuk sebab hadis yang kedua tu masuk bab wuduk dah. Jadi satu je bab niat tadi. Lepas hadis yang kedua tu masuk bab wuduk dah.